Selamat pagi anak-anak 4 inovasi dan juga 4 dimensi. Hari ini Ahad 21 Jun 2020. Tajuk 5 rangkaian dalam teori graf. Kita akan belajar mewakilkan maklumat dalam bentuk rangkaian. Jadi objektif untuk hari ini kita nak mengaplikasikan rangkaian dalam kehidupan harian dan kriteria kejayaannya mewakilkan maklumat dalam bentuk rangkaian. Okey, jadi konsep yang kita perlu ketahui untuk hari ini, rangkaian merupakan graf yang unik. Rangkaian sebenarnya ialah graf, tapi graf yang unik, dia adalah bentuk graf dan boleh digunakan untuk mewakilkan maklumat yang bertindih atau bersilang. Maksudnya rangkaian ni dia digunakan untuk mewakilkan maklumat bertindih atau bersilang. Rangkaian digunakan secara meluas dan merangkumi hampir setiap bidang dalam kehidupan harian. Okey, jadi rangkaian boleh dilukis atau dipaparkan dalam bentuk grafik. Dilukis paparan dalam bentuk grafik yang membolehkan kita melihat perkaitan, maksudnya hubungan antara maklumat yang lebih mudah difahami. Jadi yang telah kita pelajari rangkaian kita untuk tajuk ni kita dah belajar rangkaian dalam bentuk graf terarah dan berpemberat atau terarah dan tidak berpemberat. Ini kita dah belajar. Okey, graf tidak terarah dan berpemberat dan juga graf tidak terarah dan tidak berpemberat. Okey, satu graf terarah, satu graf tidak terarah. Lepas tu graf terarah boleh berpemberat dan tidak berpemberat, dan graf tidak terarah juga boleh berpemberat dan tidak berpemberat. Okey, itu ialah konsep yang telah kita belajar sebenarnya. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, contoh rangkaian dalam pengangkutan. Tengok peta yang dipaparkan. Okey, rangkaian pengangkutan digambarkan dengan graf berpemberat dan graf tak berpemberat. Okey, kalau dia berpemberat, dia akan mewakili jarak. Dalam graf tu kita dapat lihat panjang ataupun tepinya mewakili jarak atau masa ataupun kos perjalanan. Okey, sistem navigasi yang terkenal dalam rangkaian pengangkutan dengan pemberat yang kita selalu gunakan ialah sistem GPS. GPS ni ialah Global Position System. Dalam sistem ni kita boleh lihat berapakah jarak antara satu bandar dengan bandar yang lain, okey, dan satu bangunan ke bangunan yang lain. Okey, itu dapat dipaparkan dalam bentuk rangkaian. Ini semua dipanggil rangkaian sebab dia menghubungkan antara satu tempat dengan satu tempat. Okey, dan ada jarak yang diwakilkan dengan setiap tepi. Okey, raja di sebelah menunjukkan rangkaian transit, ini KL Central. Graf tak terarah ini, dia tak ada arah, dia tak ada penunjuk. Kalau arah, dia ada arah begini ataupun ke sini. Okey, dalam graf ini tidak ada arah. Dalam graf ini tidak ada arah, jadi kita namakan dia graf tak terarah. Graf tak terarah. Okey, ini ialah contoh rangkaian pengangkutan dengan keadaan bucu. Bucu mewakili nama stesen yang dikaitkan dengan tepinya ada jenis kereta api. Okey, kita boleh tengok tepi ini jenis kereta api yang warna merah, ungu, hijau, ini ialah jenis kereta api yang berlainan. Okey, dan bucunya kita tengok bucunya, ini ialah bucu diwakili dengan tempat. Okey, ini yang kita gunakan dalam sistem rangkaian pengangkutan. Okey, contoh soalan dalam pewakilan maklumat ni, dia akan beri kita soalan yang agak panjang dan kita perlu rajin membacanya. Soalan yang panjang tidak bermaksud kita tak boleh jawab ataupun soalan yang susah.
soalan panjang kadang-kadang lebih senang daripada soalan yang pendek. Sebab soalan panjang dia banyak maklumat yang diberikan. Cuba kita tengok soalan ini. Encik Bun bersama keluarganya bercadang melawat tempat bersejarah di Melaka. Tak ada yang penting dalam ayat ni. Lepas tu kita detect yang mana penting. Peta di sebelah menunjukkan 3 pilihan tempat. 3 pilihan tempat ada tempatnya. Okay, berserta jarak dan anggaran masa. Dalam peta ni dia ada pemberat. Pemberatnya jarak dan juga anggaran masa yang diambil dari Tangkak ke bangunan A Famosa Melaka. Maksudnya, Tangkak nak pergi A Famosa Melaka. Dia ada jalan, pelbagai jalan lah, lebih daripada satu jalan. Dan juga anggaran masa. Di sini ditunjukkan 3 jalan yang berlainan dan 3 anggaran masa. Okay? 3 jalan yang berlainan dan juga 3 anggaran masa diberikan. Katakan P ialah laluan berjarak 46.3. 46.3 km ada di sini. Ini ialah laluan P ada disebut dalam soalan laluan P. Q ialah laluan 50.2. Ini ialah Q. Jadi kita labelkan dulu Q dengan dan R ialah yang berjarak 53.3. So ini ialah R. Okey, pada pandangan anda, mengapakah laluan P mengambil masa yang lebih panjang berbanding dengan laluan lain walaupun jarak laluan P adalah yang terpendek. Cuba tengok P ini mengambil masa 1 jam 18 minit. Yang lain 1 jam 2 minit, 1 jam 2 minit. Tetapi dia terlebih 16 minit. Walaupun jaraknya 46.3, yang lain 50.2 dengan 53.3. Jadi, apakah jawapan yang rasional? Dalam kes ini, dia memerlukan jawapan yang rasional dan yang kita hadapi dalam kehidupan harian. Kadang-kadang kita gunakan jarak yang terpendek untuk sampai ke suatu kawasan, tetapi masa yang diambil itu lebih panjang daripada kalau kita ikut jarak yang lebih panjang. Contohnya, cara kita menjawab ni, laluan P mengambil jangka masa yang panjang, okay, walaupun jaraknya adalah yang terpendek, mungkin kerana, soalan jawapannya ialah mungkin kerana laluan tersebut, sebab kita tidak mungkin kita tidak pernah ikut laluan ini. Sebab itu kita tulis perkataan mungkin kerana. Sebab mungkin ada kemungkinan yang lain. Mungkin pada hari tersebut ada aksiden ke dan sebagainya. So, kita gunakan perkataan mungkin kerana laluan tersebut melalui kawasan bandar yang sesak dan bilangan pengguna jalan raya yang lebih banyak berbanding dengan laluan lain. So kalau begini, kita ada 2 poin di sini. Melalui kawasan bandar yang sesak. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua ialah bilangan pengguna jalan raya tersebut lebih banyak berbanding dengan laluan lain. Kalau lebih banyak kenderaan, maka jalannya slow. Kereta akan bergerak lebih lambat berbanding dengan jalan yang tidak ada kereta walaupun jauh. Okay? So di sini ada dua poin, dua jawapan yang diberikan. Biasanya kalau begini akan dapat 2 markah lah sebab ada 2 jawapan. So kena tengok peruntukan markah dalam soalan sebenarnya. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Contoh yang seterusnya dalam rangkaian kita juga gunakan dalam rangkaian sosial. Rangkaian sosial sebenarnya ialah satu rangkaian yang semakin popular terutama dia dalam kalangan remaja dan juga orang dewasa yang bekerja. Okey, contohnya dia digunakan untuk peluang pekerjaan, peluang perniagaan, bersosial, kekeluargaan, pendidikan, media sosial, hubungan dengan masyarakat di seluruh dunia dan sebagainya.
Macam sekarang ni, cikgu berhubungan dengan anak-anak semua dengan menggunakan rangkaian sosial. Kita gunakan rangkaian YouTube, kita gunakan Telegram, kita gunakan WhatsApp untuk berhubungan semasa musim PKP ini. Okey, jadi rangkaian sosial menjadi satu platform utama untuk pelbagai aktiviti yang membawa kepada kebaikan, dan anda sebagai seorang murid harus berhati-hati dan bersederhana. Walaupun kita bebas menggunakan rangkaian sosial, YouTube, website dan sebagainya, okay, kita perlu berhati-hati agar tidak leka, terpedaya ataupun tertipu. Terutamanya sekarang ni banyak scam. Kadang-kadang ada maklumat yang masuk, anda telah memenangi sesuatu dan perlu melaksanakan tindakan-tindakan yang tidak sewajarnya. Jadi jangan leka, terpedaya atau tertipu. Kerana rangkaian sosial sekarang sangat-sangat luas dan kadang-kadang dia juga membawa keburukan. Baiklah, sekarang kita lihat contoh bagaimana rangkaian sosial digunakan dalam soalan. Jadual di bawah menunjukkan data 6 orang murid dan 2 jenis permainan yang diminati. Tukar maklumat yang diberikan dalam bentuk rangkaian. Maksudnya dia nak kita wakilkan maklumat ini dalam bentuk rangkaian. Okey. Jadi bagaimana kita nak mewakilkannya dalam bentuk rangkaian? Okey, kita lihat. Okey, tengok Edmund, badminton, catur. So kita akan gunakan bucu sebagai jenis permainan. Bucu sebagai jenis permainan. Tengok badminton, Edmund main badminton dan juga Maria juga main badminton. Okey, katakan saya mulakan badminton di sini. Saya guna warna merah pula. Katakan saya mula badminton di sini. Badminton saya lihat ada Edmund dan Maria. So ada cabang pertama Edmund, cabang kedua Maria. Okey. Seterusnya kita tengok Edmund juga bermain catur. Okey, bila saya dah gunakan maklumat ni, saya akan potong ataupun bulatkan. Tak ada masalah sama ada kita potong ataupun bulatkan. Sebab kalau kita tak potong atau bulatkan, nanti kita akan keliru. Oleh kerana di sini saya dah tulis Edmund. Okey, saya perlu tahu Edmund main permainan apa lagi untuk dijadikan bucu yang menyambungkan badminton. Okey. So Edmund bermain catur. So saya tulis kat sini catur lah. Okey. Seterusnya kita buat step by step tau. Okey, kita tengok Maria dihubungkan dengan permainan apa lagi. Okey, jadi Maria, saya tak tengok maklumat tu secara menyeluruh dengan pada satu masa tau. Saya mulakan dengan Edmund. Kalau saya mulakan dengan Edmund, saya kena tengok badminton tadi kan. Okey, saya mula dengan badminton. Okey, jangan buat sesuatu secara terburu-buru dan nanti anda nampak macam keliru sangat. Okey, buat step by step. Lepas tu saya tengok dari sini ada Maria. Maria main apa lagi? Maria main bola jaring. So saya tulislah bola jaring kat sini. Okey, oleh kerana saya dah ada catur kat sini, saya ada catur tau. So saya kena simak siapa lagi yang bermain catur. Siapa lagi yang bermain catur selain daripada Edmund, sebab saya nak buat tepinya ataupun garis tepi. Okey, saya cek satu-satu. Azwan tak ada. Okey, catur, Rajan. So saya buat satu garis untuk Rajan. Okey, lepas tu catur ada Aina. Saya buat satu garis untuk Aina. Aina ni sebelum saya buat garis, saya kena simak. Aina ni sebelum saya buat garis, saya kena simak. Aina ni ada main apa lagi? Kalau tak, saya sebenarnya akan buat Aina macam ni tau. Bukan garis yang ini. Okey? Sebab saya tak tahu Aina pergi mana. Okey. So,
saya kena semak aina sebenarnya catur dan juga bola jaring. Oleh kerana jawapan bola jaring sudah pun wujud dalam rangkaian yang saya lukis, saya perlu gabungkan, saya perlu gariskan catur kepada bola jaring dan tulis kat situ aina. Sebabnya aina main catur dan juga bola jaring. Bola jaring telah pun ada dalam rangkaian yang saya bina. Yang lain ini jangan tengok dulu tau. Yang lain ini jangan tengok dulu. Yang lain jangan tengok dulu. Saya tengok, saya perlu buat pada masa yang sama, semak sebenarnya aina main apa. Kalau ada permainan tersebut, saya terpaksa gabungkan catur garis kepada permainan tersebut. Okey. Kalau aina bukan bermain bola jaring, katakan aina main benda lain. Aina bukan bermain bola jaring. Katakan aina main bola tampar. Kat sini belum ada bola tampar kan? Saya terpaksa garis kat sini. Catur pergi bola tampar. Baru saya tulis aina. Okey, saya tak boleh gabung dengan bola jaring. Kalau dia main bola tampar. Sebab bola tampar belum wujud. Okey, tetapi oleh kerana aina ni bermain catur dan juga bola jaring, dan bola jaring telah pun wujud dalam rangkaian yang sedang saya lukis, maka dia terus disambungkan ke bola jaring. Okey, saya tengok rajen. Sebab kat sini, saya dah bulatkan catur untuk rajen. So, saya kena sambung daripada rajen. Saya kena sambung daripada rajen. Jangan sambung pergi tempat Azwan ataupun Jenny lagi tau. Sebab kita tengah buat rajen. Separuh jalan Okey, rajen ini bermain bola sepak. Bola sepak belum wujud lagi. So saya gabungkan, sambungkan penjuru catur dengan bola sepak. Tengah-tengah ni memang rajen. Okey, tengah-tengah ni memang rajen. Okey, seterusnya saya kena semak bola sepak ni, siapa lagi yang main bola sepak? Bola sepak ni Azwan. So saya boleh buat satu tepi nama Azwan. So daripada Azwan, saya tengok Azwan juga bermain sepak takraw. So saya sambungkan bucus bola sepak kepada sepak takraw ini. Tengah-tengahnya hubungannya adalah Azwan. So saya nampak Azwan akan bermain bola sepak dan juga sepak takraw. Okey, kita buat semakan di sini. Edmanda, Azwanda, Rajenda, Ainada, Mariada. Siapa lagi yang belum? Jenny. Jenny bermain. Tadi kita tak buat bola jaring siapa kan? Sekarang daripada cabang bola jaring, saya buat satu lagi untuk Jenny. Jenny ni main bola jaring dengan apa? Bola tampar. Bola tampar belum wujud kan? Jadi kita wujudkan bucu untuk bola tampar. So ini ialah langkah demi langkah. Benda yang kita buat step by step. Okay? Jangan terlalu rush sebab kita gunakan pensel, kita boleh padam bila kita rasa kita dah buat salah. Sebab kadang-kadang maklumat yang kita tengok, dia ada maklumat lagi yang kita mungkin miss dalam pandangan yang pertama. Bila kita tengok lagi, ada lagi yang miss. Jadi kita boleh padam dengan mudah. Sebab itu, bila kita melukis rangkaian, dan dalam teori graf ni, kita gunakan pensel. Okey. Sekarang, kita tengok buku teks tingkatan 4, muka surat 145, praktiskan diri 5.1D. Okey, jawab soalan 1 dan 2. Bagi siapa yang tidak ada buku teks, boleh rujuk dalam slide yang cikgu share dalam Google Classroom, dalam Telegram, dalam WhatsApp juga ada. Okey. Jadi seperti biasa, cikgu akan bagikan tips bagaimana kita nak menjawab soalan. Soalan agak panjang, tapi jangan takut sebab soalan bukannya susah sangat. Okey, cuba tengok. Nama tempat diberikan dan ada bucu, kita perlu tandakan ini. Kita bukannya nak tulis Kuala Sepetang, Matang, Kamunting dan sebagainya. Kita tulis ikut huruf
yang diberikan KS, M, K, S, T, CJ. Okey, sekarang dia ada pemberat, jarak juga diberikan. Ini ialah KS pergi ke M. KS M. Okey, KS M ini adalah 8. KS pergi pada M adalah 8 km. Okey, nanti kita akan tulis 8 km di sini. Di situlah. Okey, kita belum lagi baca kehendak soalan. Okey, sangat penting untuk kita baca dengan teliti apa kehendak soalan. Okey, jadual 1 dan jadual 2 di atas menunjukkan jarak, nama dan jarak bagi 6 tempat di negeri Perak. Belajar 1 menunjukkan graf tak terarah. Perkataan graf tak terarah maksudnya kita jangan sesekali nampak KS pergi M. Memanglah kalau dia terarah, kita kena lukis KS pergi M. Kalau perkataan dah tidak terarah, jangan sesekali kita melukis arah bagi arrow anak panah. Jangan sesekali meletakkan arah. Kita hanya lukis begini sahaja, K ke M, tanpa ada arah. Sebab dalam maklumat ini dia kata graf tak terarah. So jangan sesekali melukis anak panah. Baca soalan betul-betul. Kalau graf terarah, maka kita lukis anak panah. Kalau tak terarah, tak lukis anak panah. Okey. Sekarang lengkapkan Belajar 1 dengan melukis satu graf tak terarah dan berpemberat. Okey. Jadi kena lengkapkan graf ini. K pergi S. K pergi S berapa? 8. So saya tulis kat sini 8. K pergi M. K pergi kepada M. Mana K? K pergi pada M ini 8.4. So 8.4. Tengok setiap kali cikgu dah buat, cikgu tandakan. K pergi kepada T. K pergi kepada T dah ada. K pergi kepada T dah ada garisan 5.2. So kat sini kita setakat tulis 5.2. Okey, seterusnya S pergi kepada T. S pergi T ialah 5.9. Tulis kat situ 5.9. Okey, ini dah tulis. S pergi pada M 3.5. Ini label 3.5. Label dah. S pergi kepada KS 11. CJ pergi pada S 4.9, labelkan. Okey. CJ pergi kepada KS dah ada ke belum? Belum kan? So kena lukis sendiri. CJ pergi pada KS, label sendiri. Lukis sendiri. Berapa tadi? 15. CJ pergi pada S 15, ini dah. CJ pergi pada T pun belum dilukis. Jadi kena lukis sendiri dan labelkan. Ini berapa? 10. So 10. Okey. Jadi ini baru lengkap. Okey. Senang saja kan? Kita gunakan maklumat yang diberikan dan masukkan. Okey. Jangan letak arah. Kenapa kita tak letak arah bagi kes ni? Sebab soalan kata graf tak terarah. Okey. Seterusnya, sekarang soalan kata lukis satu pokok berpemberat minimum. Pokok berpemberat minimum. Sekarang bucu saya ada 6 kan? Bucu ada 6. Tepi saya mesti berapa? Tepi saya mesti N tolak 1. 5. Okey, jadi dalam kes ni saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekarang saya ada 9, dalam soalan ni ada 9 tepi. Saya kena keluarkan 4 tepi. Saya kena buang 4 tepi untuk menjadi 5 tepi. Syarat untuk pokok ialah setiap bucu kena
kena berkait antara satu sama lain. Dia tidak boleh terputus. Dia tidak boleh terputus. Okey. Sekarang saya akan buang yang terbanyak sebabnya ialah soalan nak minimum. Kalau saya buang yang terbanyak, saya akan buang 4 tepi. Saya akan buang 15. Saya juga akan buang 10. Saya juga akan buang 11. Dan seterusnya 8.4. 8.4. Okey. Kalau saya buang tepi-tepi ini, boleh tak saya dapat pokok? Boleh tak saya dapat pokok? Saya akan cuba lukislah. Okey, S pergi kepada M. Ini 8. M pergi kepada S 3.5. S pergi pada CJ 4.9. Ini dah buang kan? S pergi pada T 5.9. Lepas tu yang ni K 5.2. Okey. Baiklah, cuba lihat jawapan yang saya bagi ini. Adakah dia memenuhi syarat pokok? Sekarang saya ada 6 bucu. Tapi cuba tengok. 1, 2, 3, 4, 5. Saya ada 5 tepi. Dia memenuhi syarat pokok Tapi dia memenuhi pokok tau. Ini pun memenuhi pokok. Tetapi tengok soalan betul-betul. Jangan kena tipu. Kerana dia kata keadaan setiap tempat hanya dilalui sekali saja. Kalau saya lalu macam ni, KS pergi M, M pergi S, S CJ begini, S pergi CJ. Kalau saya nak pergi T dengan K, saya terpaksa lalu S balik, baru pergi T, baru pergi K. So sebenarnya jawapan ini walaupun berpemberat paling rendah sebab dia paling minimum, tetapi dia tidak memenuhi syarat yang seterusnya, iaitu keadaan setiap tempat hanya dilalui sekali sahaja. Jadi jawapan saya ini adalah salah. Saya tak boleh gunakan jawapan ini untuk menjawab. Ini salah. Okay. Ini adalah salah walaupun dia berpemberat minimum. Sebab ada kawasan yang terpaksa lalu 2 kali untuk pergi kepada T dan K. So saya perlu padam dan buat semula. Okay? Cuba tengok, bukan semestinya kalau cikgu yang buat, cikgu mesti betul kali pertama. Tak, tidak semestinya betul pada kali pertama. Okey, so saya masih lalu macam ni. KS, kalau saya tak boleh lalu macam tu tadi saya cuba lalu macam ni pula. Lalu sini, saya guna warna hijau lah. Saya lalu sini, sebab dia nak sekali saja Lepas tu saya nak lalu sini. Okay. Saya tak boleh balik kepada S untuk pergi T. Saya terpaksa ikut laluan ini. Dan seterusnya laluan ini. Okay. Jadi saya akan lukis semula. K pergi S. KS pergi pada M. 8. M pergi pada S. 3.5 S. S pergi pada CJ. Dia mesti sama seperti asal
graf asal 4.9. Lepas tu CG pergi pada T 10, T pergi kepada K 5.2. So ini yang menyebabkan, ini yang membolehkan kita memenuhi syarat kedua dalam soalan. Keadaan di mana dia lalu setiap tempat hanya sekali saja. Jadi kita kira balik, betul tak dia punya tepi? 1 tepi, 2 tepi, 3 tepi, 4 tepi, 5 tepi. Jadi inilah jawapan yang terbaik untuk soalan B. Okey, jadi berapakah jarak minimum pokok yang anda lukis? Jarak minimum anda kena campurkan yang inilah. 8 tambah 3.5 tambah 4.9 tambah 10 tambah 5.2. So berapakah jarak minimum? Tolong kira sendiri. Okey, tolong kira sendiri. Dalam soalan-soalan seperti ini, dia banyak bergantung kepada logical dan keadaan kita nak memenuhi syarat yang diberikan di dalam soalan. Tengok kali pertama cikgu buat tu, walaupun dia berpemberat minimum, tapi dia belum lagi memenuhi keadaan satu tempat saja sekali lalu. Maksudnya setiap tempat tu sekali lalu, tak boleh lalu 2 kali. Jadi inilah yang warna hijau ni, laluan warna hijau tu adalah yang terbaik. Okey? Jadi itu adalah untuk soalan pertama. Baiklah, kita tengok soalan 2. Soalan 2 pun agak panjang. Okey. Jadual di bawah seperti biasa yang cikgu pesan lah, soalan yang panjang tak semestinya kita tak boleh buat. Soalan yang panjang kadang-kadang lagi senang kan. Okey. Jadi 4 jenis makanan kegemaran beberapa orang murid. Ada nasi ayam, nasi lemak, ada namalah nama murid tu. Tengok pun sekali pandang mungkin pening, sekali pandang mungkin pening. Okey, lukiskan satu graf berbilang tepi. Graf ini mesti berbilang tepi, ingat graf berbilang tepi. Okey, jangan pergi lukis pokok. Okey. Graf berbilang tepi, saya tengok nasi ayam, nasi lemak, nasi goreng, mi goreng. Okey. So saya mula nasi sebenarnya tak ada tempat ni. Saya nasi ayam saya tulis kat sini. Nasi ayam. Sebab nasi ayam, nasi lemak, nasi goreng ni cuma ada 4 saja. Saya nak jadikan dia sebagai bucu. Lebih senang untuk saya buat. So saya letak bucu dulu. Okay, kalau saya letak bucu senang nak tengok. Nasi lemak, nasi ayam, nasi lemak. Lepas nasi lemak kita ada nasi goreng. Saya letak 4 bucu macam ni. Nasi goreng. Lepas nasi goreng saya ada mi goreng. Okey. Sekarang barulah saya tengok nasi ayam dengan nasi lemak. Siapa makan nasi ayam dan juga nasi lemak? Okey. Saya tengok nasi ayam, nasi lemak. Sebab saya nak buat berbilang tepi. Nasi ayam, nasi lemak, Melvin. Nasi ayam, nasi lemak. Ada tak lagi yang sama? Ain. Okey. So, saya buat macam ni tau. Berbilang tepi. Sebab ada 2 nama. Berbilang tepi ada 2 nama. Nasi ayam, nasi lemak tadi Mervin. M-E-R-V-I-N. Okey. Selain daripada tu, kita ada Ain. A-I-N. So saya dah lengkapkan yang ni. 1. Okey. Next, saya tengok Raj. Sebab sini ada Raj kan? Saya tengok Raj. Raj makan nasi ayam. Raj lagi kat mana? Okey, Raj makan mi goreng. So saya sambungkan. Raj makan nasi ayam. Raj makan mi goreng. Saya tulis kat sini Raj. Okey. Saya nak tengok Helen pula. Helen makan nasi ayam. Helen mana lagi? Helen makan nasi goreng. Helen makan nasi ayam dan Helen makan nasi goreng. So saya sambungkan
Saya tulis siapa? Saya tulis Helen kan? Helen. Okay. Next, saya tengok saya nak buat siapa? Saya nak buat Wong. Wong makan nasi ayam. Wong makan apa? Mi goreng. Wong makan nasi ayam. Wong makan nasi ayam. Wong makan mi goreng. Okay, so sini. Wong. Okay, so next kita buat siapa? Nurul. Saya nak buat Nurul pula. Nurul makan nasi lemak. Nurul makan nasi goreng. Nurul makan nasi lemak. Nurul makan nasi goreng. Nurul. Okay. Then Atika. Atika makan nasi lemak. Atika makan mi goreng. Nasi lemak, mi goreng. Nasi lemak, mi goreng dekat sini. Nasi lemak dengan mi goreng. Nama dia ialah Atika. Okey, Atika siap. Saya tengok Puspa. Saya tengok Puspa makan nasi lemak. Puspa makan nasi goreng. Puspa makan nasi lemak. Puspa. Okey. Lepas tu saya tengok Julia. Julia makan nasi goreng. Nasi goreng. Julia makan mi goreng. So nasi goreng, mi goreng kat sini. Julia. Okay. Next, saya tengok siapa lagi? Faruk. Faruk makan nasi goreng. Faruk makan mi goreng. Faruk makan nasi goreng. Faruk makan mi goreng. Faruk. So kita tengok semuanya kita dah bulatkan. So dah siap lah graf berbilang tepi kita ni. Okay. So inilah graf berbilang tepi kita. So soalan seterusnya, antara jenis makanan dengan nama murid, okay, kumpulan manakah yang anda pilih untuk mewakili bucu? Dalam jawapan kita ialah jenis makanan kan? Kita punya bucu ialah jenis makanan. Soalan kata, berikan justifikasi anda. Kita pilih jenis makanan sebab jenis makanan tidak bersilang antara satu sama lain. Dia berdiri sendiri. Jadi kita jadikan dia sebagai bucu. Lebih senang untuk kita trace pelajar yang mempunyai data bersilang. Maksudnya dia makan nasi ayam dan juga dia makan nasi lemak. Ada persilangan antara Marvin dan juga Ain. So saya jadikan jenis makanan sebagai bucu. Lebih mudah untuk kita lukis. Okey, soalan C. Soalan C pula. Apakah kaitan antara jumlah darjah bagi graf yang anda lukis dengan jumlah keseluruhan pilihan makanan? Okey, jumlah darjah dalam kes ni jumlah darjah sama dengan bilangan murid darab bilangan makanan. Bilangan murid darab dengan pilihan makanan. Okey, dalam kes ni bilangan murid darab dengan pilihan makanan. Okey, antara grafik berbentuk jadual dengan graf, yang manakah jelas menunjukkan perkaitan antara jenis makanan dengan murid? Okey, ini jawab sendiri. Dia tanya grafik jadual senang ke ataupun graf? Senang untuk kita lihat hubungan. Okey, jawab sendiri. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. Sebenarnya kita dah habis dah topik bagi teori graf, rangkaian dalam teori graf ini. Selepas ini kita akan buat ulang kaji dan penilaian untuk rangkaian dalam teori graf. Kita sebenarnya nak buat ulang kaji dengan menggunakan praktis komprehensif dalam buku teks anda tu. Okay, praktis komprehensif tu banyak soalan yang berbentuk aplikasi konsep yang telah kita pelajari. Okay,
So itu saja untuk hari ini. Lengkapkan soalan 1 dan 2 untuk hari ini. Selamat belajar, jaga kesihatan. Kita jumpa hari Selasa. Terima kasih.